disambut dengan ada satu susuk tangan yang sangat panjang menjulur keluar daripada celahan pokok pelam yang berada di depan rumah Kak Zah ni. Tangan tu keluar panjang tau. Panjang, kata Kak Zah, sampaikan tangan tu nak bertindak, nak pegang kepala ustaz tu. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang menonton, kalian semua yang hadir, kalian semua yang meraihkan kisah seram alam jin sebagai hiburan kisah seram kalian semua. Baik, dengan serta-merta kita teruskan. Kisah kali ini dikongsikan oleh individu yang diberi nama sebagai Puan Kak Zah. Puan Kak Zah ni bukan nama sebenarnya, katanya nama samaran. Puan Kak Zah berasal daripada negeri Selangor Darul Ehsan. Dikabarkan kepada kita, kata Puan Kak Zah ni, dia ditakdirkan untuk mudah melihat benda-benda gaib ni. Ya, akan tetapi bukan bermaksud sentiasa dapat melihat tiap-tiap saat, tiap-tiap hari, bukan macam tu. Tetapi kalau di sesuatu tempat tu ada benda gaib ni, insya-Allah Puan Kak Zah pasti mudah untuk melihat benda-benda gaib tu. Puan Kak Zah, anak-anak dan suaminya tinggal di Shah Alam selama 5 tahun. Kemudian bila suaminya sudah habis kontrak kerja, maka mereka semua sekeluarga ni berhijrah semula balik ke kampung. Kampung mana tu tidak pula dinyatakan Puan Kak Zah. Kata Puan Kak Zah ni, biarlah kampung tu dirahsiakan atas sebab yang tertentu. Puan Kak Zah sekeluarga menyewa di sebuah rumah sewa yang tidak jauh daripada rumah mak mentua dia. Walaupun mereka tahu rumah sewa ini ada cerita sisi gelapnya, akan tetapi mereka tetap jua untuk tinggal menyewa di rumah berkenaan. Sebelum mereka berpindah, mereka ikhtiar dibacakan surah Yasin dan juga memanggil seorang ustaz untuk memagar rumah berkenaan. Kusangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis mengundang. Kusangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis di tengah hari. Tahun 2011, kesan pembersihan pagar rumah dan juga bacaan Yasin hanya dapat bertahan lebih kurang 8 bulan sahaja. Sebab gangguan di rumah sewa ini makin mengganas, tahap yang sangat melampau, di luar batas kotak fikiran manusia pula tu. Apa yang berlaku pada Kak Zah sekeluarga? Mari saya dedahkan. Jangan lupa subscribe dulu. Suami waktu ni kerja pengawal keselamatan shift pada waktu malam. Jam hampir menunjukkan pukul 1 pagi. Puan Kak Zah terjaga daripada tidur sebab anak dia yang berumur 3 tahun ni menangis meraung ketakutan. Dia sampai terguling-guling. Ni apa hal pula ni? Kan? Anak Kak Zah ni, dia tunjuk ke arah dapur tau. Kak Zah pun pandanglah ke arah dapur. Tak ada apa-apa pun. Kemudian anak Kak Zah ni tunjuk pula ke arah siling di atas Kak Zah ni. Jadi Kak Zah pun dongakkanlah kepala dia nak pandang ke atas siling. Rupa-rupanya kalian semua, Allahu Akbar, bergetar jantung Kak Zah ni bila mana dia dapat lihat ada satu kepala terkeluar daripada siling atas kepala dia ni. Bukan itu sahaja tau, kepala yang terkeluar tu dikelilingi oleh 2 lembaga hitam yang terbang memusing kepala tu. Astaghfirullahalazim. Cuba kalian bayangkan keadaan Kak Zah ketika ini. Kata Kak Zah, kalau diikutkan dia nak pitam dah pada waktu ketika tu. Tapi alhamdulillah, syukur sangat-sangat dia dapat bertahan daripada pitam. Sebab kalau dia pitam, siapa pula yang nak tengokkan anak bongsu dia yang berumur 3 tahun ni kan?
Dengan perasaan ketakutan yang teramat sangat, Kak Azhar ni peluk anak dia erat-erat. Dibacanya surah-surah lazim yang dia ingat. Kebetulan masa ni dekat handphone Nokia puan Kak Azhar ni ada MP3 mengaji tau. Lalu dia pun pasangkan surah-surah Al-Quran. Tak lama kemudian selepas itu, gangguan tu pun hilang serta-merta. Gangguan ini masih berterusan ya. Beberapa minggu kemudian, berlaku pada waktu malam juga, suami Kak Azhar bekerja shift malam. Kak Azhar dikejutkan dengan satu bunyi hentakan yang sangat kuat daripada atas bumbung rumah sewa dia ni. Pada awalnya Kak Azhar fikir ini mesti musang ke ataupun dahan-dahan pokok yang patah lalu jatuh ke atas bumbung ke. Tapi kalau difikirkan semula, setahu Kak Azhar, mana ada pokok keliling rumah dia ni. Kalau ada pun jauh berbenar pokok tu daripada rumah Kak Azhar ni. Mustahil lah ya, dahan pokok tu boleh sampai ke rumah Kak Azhar ni kan. Nasib ada bunyi motor lalu depan rumah. Sekurang-kurangnya legalah sikit hati Kak Azhar sebab masih ada lagi orang yang lalu lalang. Ada orang bagi mesej. Tiba-tiba ada mesej yang masuk dekat dalam telefon Kak Azhar ni. Mesej tu tertulis seperti ini. Kalian bacalah sendiri. Kiriman mesej tu membuatkan peluk jantan Kak Azhar ni keluar daripada celahan-celahan bulu rumah. Dalam pada waktu ketika ini, Kak Azhar hanya tinggal berdua je dengan anak yang kecil ni. Kalau ikutkan kata Kak Azhar, dia ada juga anak-anak yang lain yang berumur lebih kurang mungkin sekolah rendah, 12 tahun, 11 tahun macam tu yang agak besar. Tetapi anak dia yang lain ni lebih gemar tidur di rumah opah dia lah, rumah mak mentua Kak Azhar ni. Jadi pada waktu ketika ini, Kak Azhar hanya tinggal berdua je dengan anak ni yang paling musuh ni. Ya, Masya Allah. Peluh jantan tak kering lagi. Kata Kak Azhar ada terhidu tahu bau bunga cempaka. Walau diselang-seli pula bau busuk macam bangkai pula tu. Bau tu datang dan hadir daripada bangsal depan pintu rumah Kak Azhar. Kak Azhar pun buka lah pintu utama depan rumah dia ni sebab nak tengok lah kan, nak check lah ada kucing mati ke apa ke kan. Tengok kanan, tengok kiri, tengok depan. Nah, Kak Azhar dapat lihat tahu macam ada benda putih yang duduk mencangkung bertenggek dekat celahan-celahan pokok yang berada di depan rumah Kak Azhar ni. Pokok mempelam tau. Kak Azhar ni buat pengetahuan kalian semua adalah di antara jenis manusia nak ambil tahu. Punyalah lama dia tengok dia tanam benda putih dekat depan rumah dia ni. Macam kenal dia kain putih tu. Tak lama kemudian, confirm ni, bila Kak Azhar perasan benda putih tu ada pula berambut. Tak lain tak bukanlah ini mesti Kak Lang, kata Kak Azhar. Disebabkan tergopoh-gapah punya pasal, secara tak sengaja Kak Azhar ni tertutup pintu rumah dia dengan sangat kuat. Saya tak pasti sama ada Kak Azhar pada waktu ketika ini tidur di ruang tamu ataupun tidur di dalam bilik. Tetapi daripada segi penulisan Kak Azhar, apa yang saya faham konteks dan juga teks yang Kak Azhar tulis ni, seakan-akan Kak Azhar dan juga anak bongsu dia ni tidur di ruang tamu. Sebab apa tahu? Tiba-tiba Kak Azhar perasan di bawah pintu utama depan rumah dia ni, daripada terang macam ada cahaya jadi gelap. Kemudian daripada gelap jadi terang semula. Seolah-olah macam ada yang mundar-mandir di hadapan pintu rumah dia ni. Macam biasalah bila dah perasaan takut tu datang semula, Kak Azhar ni pun mainkanlah surah-surah Al-Quran dekat handphone Nokia ni. Tarik selimut, akhirnya tertidur sampai ke subuh. Keesokan paginya, adik Kak Azhar ni datang ke rumah nak bertanya pada Kak Azhar ni, "Saya ni Kak, pagi tadi lebih kurang dalam 2-3 pagi macam tu saya meronda tau. Saya nampak ada telekung putih yang tergantung dekat depan pintu rumah Kak Azhar ni. Yang peliknya bila saya patah balik,
Saya tengok telekon tu dah beralih arah pula dekat tepi rumah Kak Azhar. Betul-betul tergantung dekat tingkap rumah tu. Bila saya suluh, hilanglah pula. Itu yang saya datang pagi ni, saya dah tengok keadaan Kak Azhar. Okey ke? Tidak ke? Kak Azhar? Okey ke tak okey ni? Kak Azhar yang diajukan soalan macam ni, Kak Azhar kata, biasalah. Faham-faham je lah rumah sewa ni. Tak apalah dik, buat tak tahu je lah. Gangguan tak habis lagi ya, nanti dulu, sabar dulu. Malam berikutnya, kata Kak Azhar, masa ni dia ni nak tidur malam tau. Pusing kanan tak kena, pusing kiri pun tak kena. Tak boleh tidur, gelisah tak tentu hala. Entah macam mana kalian semua. Kata Kak Azhar, benda tu tiba-tiba je menjelma atas katil Kak Azhar. Betul-betul tepi ni, tepi sebelah bahu Kak Azhar ni, satu lembaga berjubah serba-serbi hitam yang sedang mencangkung menenggek betul-betul dekat tepi bahu Kak Azhar ni. Allahu Akbar, menjerit Kak Azhar secara spontan. Masa ni Kak Azhar kata tak pastilah sama ada dia pengsan ke ataupun sebaliknya, sebab sedar-sedar je dah subuh. Buat pengetahuan kalian semua, kata Kak Azhar, mereka anak beranak ni terpaksa hadapi gangguan jin syaitan hantu semua ni tahun demi tahun. Lama kelamaan mereka dah lali dah dengan benda bunyi-bunyian lah, penampakan lah, suara lah, bau lah, macam-macam lagi lah. Sampailah bila mana mereka ni buat bodoh je dengan benda tu. Benda tu macam naik panas, naik angin pula sebab tak dilayan oleh mereka ni. Benda jin syaitan tu mula mengganggu anak bongsu Kak Azhar ni. Masa ni Kak Azhar dan suami dia dah tak boleh sabar dah. Makin menjadi. Puan Kak Azhar dan suami dia panggil seorang ustaz yang mahir dengan gangguan jin syaitan ni, atas tujuan nak menangani masalah yang mereka hadapi ni lah. Pada hari pertama ustaz tu datang, disambut dengan ada satu susuk tangan yang sangat panjang menjulur keluar daripada celahan pokok pelam yang berada di depan rumah Kak Azhar ni. Tangan tu keluar panjang tau. Panjang, kata Kak Azhar, sampaikan tangan tu nak bertindak, nak pegang kepala ustaz tu. Tapi mujurlah, ustaz tu cekap pantas menepis tangan tu, kata Kak Azhar. Dipendekkan cerita oleh Kak Azhar. Bukan saya ya, Kak Azhar yang pendekkan cerita. Katanya proses rawatan, proses pembersihan dan juga proses ruqyah mengambil masa selama 3 hari. Kata ustaz tu, rumah sewa puan Kak Azhar dan keluarga dia ni ada 8 ekor jin kesemuanya. Dengar sini baik-baik. Dengar sini baik-baik kalian semua. 4 ekor jin syaitan diletak oleh orang. 2 ekor jin syaitan dihantar oleh orang. 1 ekor jin syaitan penunggu asal rumah sewa ni. Dan yang terakhir sekali, 1 ekor jin syaitan yang baki ni adalah bekas belaan orang yang sudah meninggal dunia. Bermaksud dah hilang tuan. Setelah selesai rawatan, syukur alhamdulillah dah tiada dah gangguan dah. Maksudnya gangguan yang ekstrim tu dah tak ada dah. Cumanya kisah ni tak berakhir lagi tau. Alamak, ada lagi ke? Ada. Selepas 3-4 tahun kemudian, mereka sekeluarga ni dikhabarkan masih lagi diganggu, tapi dengan gangguan jin syaitan yang menyerupai makhluk yang mereka tak pernah nampak sebelum ni. Kata Kak Azhar, jin syaitan kali ini menyerupai pocong, susuk hitam bermuka kamera dan juga jin jembalang hitam. Makhluk ni, kata Kak Azhar, lebih berani dan juga lebih jahat berbanding yang dulu. Tak tahulah, mereka tak pasti tahu sama ada ianya dihantar ke, ya, diletakkan ke ataupun dibuang orang, wallahu alam. Tapi yang pastinya kisah puan Kak Azhar ni berakhir dengan masih lagi diganggu, dihantui dengan jin syaitan hantu yang lain pula. Sehinggalah sekarang ni masih lagi diganggu awal tahun 2023.
itulah pengalaman kisah benar yang dikongsikan oleh Puan Kak Zah. Saya rasa Puan Kak Zah ni mesti ada kisah sambungan yang kita tak tahu. Kita tunggu je lah, mungkin Puan Kak Zah akan kongsikan ke satu hari nanti, akan update ke, wallahualam, kita tunggu je nanti. Walau apa pun Puan Kak Zah, kami doakan semoga Puan Kak Zah, suami dan juga anak-anak tabah selalu, ya, sabar banyak-banyak, sentiasa tidak putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Puan Kak Zah dan keluarga yang berkongsikan pengalaman mereka sekeluarga dengan kita semua. Kami doakan lagi sekali supaya Puan Kak Zah dimurahkan rezeki dan juga sihat-sihat selalu. Dan suka saya pesan dengan tegas, kalau kalian nak komen berkaitan Puan Kak Zah punya cerita dan kisah pengalaman ni, saya mohon komenlah secara berhemah. Hormatilah beliau dan juga keluarga yang menjalani kehidupan dengan getir-getir kesusahan, gangguan jin syaitan semua ni. Hati-hati dalam menyusun atur komen kalian, ya. Seperti kebiasaan, saya mohon jasa baik kalian semua untuk tekan button subscribe, like on notification dan share supaya menarik lebih ramai lagi tontonan umum, lalu menjadi sebahagian keluarga Alamaya Kisah Seram Alam Jin. Kalau kalian ada kisah dan pengalaman angka yang ingin dikongsikan, bolehlah PM saya dalam link yang saya sudah sediakan di description di bawah. Saya juga sudah sertakan sekali nombor link WhatsApp yang baru khusus untuk kesemua warga KSAJ yang ingin berkongsikan pengalaman kalian. Jika diberi keizinan, saya akan dedahkan satu persatu kisah-kisah seram yang dikongsikan. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan bersua lagi di topik bicara kisah-kisah seram yang lebih angker, kisah-kisah seram yang lebih misteri, dan mungkin juga ada sedikit kisah-kisah seram yang agak lucu dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua yang hadir. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.